Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup Cekis. Ahli grup kami ialah terdiri daripada Azri, Hafiz, Raub dan juga Ilyas. Tajuk kami tentang agama dan kepercayaan. Asal usul agama. Agama ialah suatu kepercayaan atau ajaran yang dianuti oleh seseorang. Agama merupakan pedoman untuk membimbing manusia ke arah kehidupan yang sempurna. Justru, agama dan ajaran telah diwujudkan untuk memenuhi keperluan manusia. Agama pada lazimnya bermakna kepercayaan pada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib dan sakti seperti dewa dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang sangat berkaitan. Tetapi, agama mempunyai makna yang lebih luas, yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang komprehensif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebagai sebuah agama. Sebaliknya, agama haruslah melibatkan sebuah komuniti manusia. Daripada itu, agama adalah fenomena masyarakat. Boleh dikesan melalui fenomena seperti yang berikut. Pertama, perlakuan, yakni seperti sembahyang, membuat sajian, perayaan dan upacara. Yang kedua, sikap, yakni seperti sikap hormat, kasih sayang ataupun takut pada kuasa luar biasa, dan anggapan suci dan bersih terhadap agama. Yang ketiga, pernyataan seperti jampi, mantra dan kalimat suci. Yang terakhir, benda-benda material yang zahir seperti bangunan, contohnya masjid, gereja, azimat dan tangkat. Jenis-jenis agama di Malaysia. Terdapat 5 agama yang famous. Pertama, Islam. Kedua, Hindu. Tiga, Buddha. Keempat, Kristian. Dan terakhir kali, Konfusianisme. Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada 6 Ogos 610 Masihi melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Dalam proses penyebaran Islam, telah berlaku beberapa pertentangan daripada orang Quraisy Mekah. Seorang penganut Islam yang dikenali sebagai Muslim, iaitu bermaksud seorang yang tunduk kepada Allah. Muslim percaya bahawa Allah itu esa dan tujuan hidup ialah untuk menyembah Tuhan. Muslim juga percaya bahawa Islam merupakan versi lengkap dan sejagat kepercayaan monoteistik Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Muhammad SAW bukanlah pengasas agama baru. Sebaliknya, menjadi pemulih keimanan monoteistik ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Terdapat dua teras dalam agama Islam, iaitu akidah. Akidah ialah keyakinan seluruh jiwa terhadap keesaan Allah. Yang kedua pula ialah syariah. Syariah ialah undang-undang yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu hadis, yang menjadi petunjuk kepada umat Islam. Orang Islam juga wajib meyakini rukun iman dan rukun Islam. Tradisi Islam menegaskan bahawa agama Yahudi dan Kristian memutar balikkan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi ini dengan mengubah teks atau memperkenalkan tafsiran palsu atau kedua-duanya. Selain itu, terdapat syariat Islam yang menyentuh pada hampir semua aspek kehidupan dan kemasyarakatan. Tradisi ini meliputi segalanya dari hal praktik seperti hukum, pemakanan dan perbankan kepada jihad dan zakat. Agama Hindu pula. Dia berasal dari Hinduisme, iailah satu agama atau falsafah yang berasal daripada sebenua India dan kawasan sekeliling yang berhampiran Agama ini adalah agama tertua yang diketahui di dunia dan tidak dapat mengenal pasti pengasas-pengasasnya atau di mana wujudnya agama tersebut atau bandar suci yang utama masih lagi menjadi tanda soal. Kitab pertama agama ini ialah Veda, dan dengan berlangsung masa banyak kitab yang lain juga muncul. Istilah Hinduism merangkumi berbagai-bagai aliran fikiran dan taifah serta upacara-upacara amal yang amat berbeza. Banyak penganut Hindu yang dipengaruhi oleh falsafah Advaita bersembahyang kepada berbagai-bagai dewa dan menganggap dewa-dewi ini sebagai penjelmaan untuk satu roh kosmonistik yang agung, yakni Brahman. Sedangkan banyak penganut yang lain menumpukan kepada satu konsep mufrad untuk Brahman, yakni Tuhan. Umpamanya Vaishnavisme, Saivism dan Shaktism. Hindu juga mempercayai hukum karma yang tersabit dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. Kelahiran semula adalah bergantung pada karma dan tujuan hidup pula adalah untuk mencapai moksha, iaitu kebebasan mutlak.
Sesiapa yang mencapai tahap itu akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan dilahirkan lagi ke dalam dunia. Olehnya demikian, seseorang itu perlu berbuat baik semasa hidupnya agar seseorang itu dapat mencapai musyaf. Agama ini mempercaya bahawa Tuhan mempunyai 3 fungsi utama. Pertama, mencipta, iaitu Brahman. Kedua, memelihara, iaitu Vishnu. Dan terakhir, membinasa, iaitu Shiva. Agama ini mempunyai 6 aliran, iaitu Saivism, Vaishnavism, Saktam, Ganapatyam, Kaumaram serta Saura. Agama Buddha. Agama Buddha adalah diasaskan oleh Siddhartha Gautama yang dikenali oleh penganutnya sebagai Buddha. Kewujudan agama ini kerap dirujuk sebagai penentangan golongan kshatriya terhadap dominasi golongan Brahmin dalam soal agama dan kehidupan. Sistem kasta yang dilihat adalah begitu tegar dan telah dianggap menjanjikan masyarakat tidak teratur. Hal ini memberikan kesedaran kepada Gautama Buddha untuk berusaha mencari kebenaran. 4 kebenaran mulia dalam agama Buddha ialah dukkha atau penderitaan. Yang kedua, samudaya atau sebab penderitaan. Yang ketiga, nirodha iaitu nafsu yang membawa penderitaan. Dan keempat, marga iaitu cara memadamkan nafsu dan keinginan. Agama Kristian. Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazaret. Sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Agama Kristian berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi dan sebab itu agama ini juga digelar sebuah agama usulan Abraham. Penganut Kristian atau Nasrani mengikuti ajaran Yesus Kristus yang dikenali juga dengan panggilan Al-Masih. Agama Kristian selalunya dipaparkan sebagai 3 aliran yang terutama yang telah dibentuk selama 2000 tahun dahulu. Pertama, Katolik Roma, iaitu mazhab yang nyata terbesar dengan anggaran 1.2 bilion penganut yang telah dibaptis. Kedua, Ortodoks Timur dan Ortodoks Timur Tengah. Yang ketiga, Protestan. Pelbagai mazhab dan aliran fikiran seperti Anglikanisme, Reformasi, Lutheran, Methodist, Injili, and Pentecostalisme. Penganut Kristian menganggap bahawa Yesus adalah anak Yahweh. Beliau dikatakan membentuk sebahagian daripada Tritunggal. Tritunggal bermaksud persatuan Yahweh, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, yakni Yesus, dan Roh Kudus yang membentuk satu Tuhan. Penganut Kristian juga percaya bahawa Yesus mewujud bersama Yahweh sebelum terciptanya dunia. Dilahirkan di dunia menerusi Bunda Maria, yakni yang merupakan seorang perawan. Dibangkitkan dari kubur setelah wafat selama 3 hari dan kini berada di tangan kanan Yahweh Tuhan di syurga. Confucianism. Masyarakat Cina telah menyatakan cara ini sebagai satu kepercayaan dan tokoh Confucius telah disembah sebagai sebuah dewa yang penting. Ajaran ini menekankan kepentingan prinsip moral dan yang tinggi seperti kepermanusiaan iaitu Ren, kesusilaan iaitu Li, serta ketaatan kepada ibu bapa iaitu Xiao. Seseorang harus mendapat pendidikan untuk mencapai ketinggian moral ini. Confucianism bukanlah satu agama tetapi lebih kepada pengajaran falsafah untuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia. Ajaran Confucius terbagi kepada 3 basic, iaitu amat mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik. Penganutnya diajar supaya tetap mengingati nenek moyang seolah-olah roh mereka hari di dunia ini. Dan yang ketiga, merupakan susunan falsafah dan etika yang mengajar bagaimana manusia bertingkah laku. Cara kedatangan agama-agama Hindu dan Buddha ke Malaysia, iaitu yang pertama dengan penaklukan, yang kedua perdagangan, yang ketiga keagamaan, dan keempat dan terakhir pengambilan dari aspek kebudayaan. Melalui penaklukan, pengaruh India disebabkan oleh golongan Kshatriya atau tentera yang berjaya menguasai tanah jajah di Asia Tenggara. Kedua, perdagangan. Dia disebabkan oleh para pedagang atau Vaishya. Wujudnya hubungan perdagangan antara Asia Tenggara dengan India sebelum abad ke-5 masih lagi. Keagamaan disebabkan oleh golongan Brahmin atau pendeta. Yang terakhir, pengambilan daripada aspek kebudayaan, yakni seni arca yang kasar dan mempunyai langgam berciri ke Asia Tenggara, seperti arca dengan ikatan tali kuli tari mau yang hanya ditemui di Sriwijaya. Faktor kedatangan agama Islam ke Malaysia. Yang pertama, melalui jalur perdagangan, di mana ada suatu keyakinan bahawa sebenarnya para saudagar yang melakukan perjalanan ke Indonesia
dan sebagainya adalah para sufi yang kemudian menyebarkan Islam di Nusantara termasuk di tanah Melayu. Dan yang kedua, melalui pernikahan, di mana para Muslim melakukan pernikahan dengan penduduk pribumi. Hal itu menjadi cara lain untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat pribumi, termasuklah di tanah Melayu. Yang ketiga, mendekati kaum bangsawan. Hal ini biasanya dilakukan atas dasar asumsi bahawa jika kaum bangsawan, apalagi raja masuk agama Islam, maka rakyat juga akan ikut masuk ke dalam agama Islam. Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Perkara 3. Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Yang kedua, perkara 11 mengenai kebebasan agama pula menyatakan tiap-tiap orang adalah berhak mengenuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk pada fasa 4. Mengembangkan agamanya. Ini bermakna, walaupun Malaysia telah mengisytiharkan Islam sebagai agama rasminya, penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai keturunan dan kepercayaan bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir, kebebasan ini membentuk perpaduan yang kukuh antara kaum dan ini telah dibuktikan dengan keamanan yang dikecapi oleh rakyat Malaysia selama ini. Perayaan agama di Malaysia. Perayaan agama Islam. Yang pertama, Hari Raya Aidiladha. Perayaan yang istimewa kerana ia merupakan hari untuk umat Islam memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dalam menunaikan perintah Allah dan kesabaran anaknya Nabi Ismail AS dalam memenuhi perintah Allah SWT. Dan yang kedua, Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri menandakan bahawa berakhirnya bulan Ramadan yang mana umat Islam telah menjalani ibadah puasa dengan tekun. Kristian terdapat 2 perayaan iaitu pertama Hari Krismas. Hari Krismas disambut pada bulan Disember bagi memperingati kelahiran Yesus dari Nazaret, pengasas ajaran Kristian. Menurut kitab Bible Perjanjian Baru, Yesus dilahirkan oleh Maria. Yang kedua, Hari Ahad Easter. Nasrani mempercayai bahawa Yesus Kristus telah dihidupkan kembali, yakni dibangkitkan pada hari Ahad. Perayaan untuk Buddha. Hari Wesak. Penganut ajaran Buddha akan mengunjungi kuil Buddha pada waktu pagi untuk memberikan penghormatan kepada Buddha di samping untuk memperbarui komitmen mereka kepada ajaran Buddha. Dan yang kedua, Hari Thaipusam. Merupakan perayaan yang disambut oleh mereka yang beragama Hindu di seluruh dunia bagi menghormati Dewa Hindu, Dewa Murugan atau juga dikenali sebagai Dewa Subramaniam. Yang terakhir, Cina. Iaitu Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina melambangkan permulaan, titik permulaan dalam nasib dan kehidupan. Rumah akan dicuci dan segala hutang piutang dikutip atau dibayar agar mereka tidak sentiasa dikelilingi hutang sepanjang tahun yang baru. Mercun dibakar pada tengah malam bagi menandakan bermulanya tahun baru dan bagi menghalau puaka dan nasib malang. Rumah-rumah dihiasi dengan buah limau sebagai simbol murah rezeki, bunga dan pokok limau. Cap Gomeh pula. Cap Gomeh disambut sebagai menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Pesta Cap Gomeh disambut dengan mengadakan upacara sembahyang secara besar-besaran, di mana colok besar akan dibakar dan juga diadakan makan besar bersama keluarga. Bunga api dibakar dan tanglung dinyalakan bagi meraihkan Cap Gomeh.